So benda tu tak berlaku, bukan setakat tak berlaku, dia pergi massacre, pergi bunuh beramai-ramai orang yang ada kat situ. Dan lepas Tok Sibu macam Prof Nazari terpaksa keluar menjadi pelarian. Yang saya dengar juga ramai orang kata yang dulu dia even semalam saya dengar, dia ingatkan masa dia lari tu, dia kata dia tak ambil barang banyak sangat. Dia kata dia ingatkan nanti orang Arab akan tolong dia masuk balik. Jadi dia bawa macam dia kata kunci lebih kurang. Dia memang dia untuk ingatkan nak keluar 2-3 hari. Nanti dia balik dia kunci. Tapi daripada 3 hari jadilah 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun, sekarang dah lebih 30 tahun. Saya tak tahu berapa lama lagi. Itu basically apa yang terjadi masa tu. Dan cuma saya nak mungkin menjawab persoalan saya balik. Yang kenapa kita kena perlu teruskan lagi. Macam saya pun mungkin dah tahu lebih 30 tahun, tapi buatkan saya terkesan betul-betul masa saya tengok Prof Nazari dengan masa talk di UIA tu ada Dr. Ang Swee Chai, lepas tu dengan Afaf tu juga yang kita pasangkan tadi. Ang Swee Chai ni masa dulu dia lah Kristian Singapura. Memang dia kata automatic by default dia akan tolong sokong Israel. Tapi bila dia pergi dekat situ, daripada 30 tahun dia kata dia sokong Israel, jadi dia 30 tahun dia dedicate dia punya life untuk menolong orang Palestin. Apa jadi? Dia betul-betul complete turnover. Yang pada saya yang membuatkan saya rasa bukan setakat saya nak buat hari ni, insyaAllah saya akan cuba buat kurang-kurangnya sebulan sekali. So pada saya satu benda yang saya macam terkesan, saya tak pernah tengok satu forum saya menangis 2 jam. Macam bila saya tengok, saya fikir saya tak nampak benda tu. Sebab apa orang macam Afaf tadi, apa yang macam Prof T bagi tadi, budak lama tadi, yang orang Palestin, perjuangan mereka di Palestin daripada 70 tahun dulu ke 100 tahun dulu ke sampai sekarang adalah mereka perlu duduk dekat situ walaupun dijarah, walaupun dibunuh, walaupun ditembak, walaupun dibuat apa. Yang macam Afaf tadi, dia boleh mati anytime. Tapi perjuangan mereka perlu duduk dekat situ. Mereka perlu tinggal dekat situ. Hatta orang Gaza pun tak boleh nak balik ke situ. Orang Palestin boleh, jangan cakap orang. Jadi dia punya perjuangan tu lah untuk duduk kat situ. Kalau dia mati, matilah. We are dead, basically our death is put on hold. Dia boleh mati anytime. That's why kita kena buat benda ni sampai berterusan, sebab it's the right thing to do. Macam Prof Nazari kata, bukan kita bila kita buat something tu pasal kita nak dapatkan keputusan tu, tak. Allah Ta'ala suruh kita buat because that is the right thing to do. It doesn't matter apa dia punya dekat hujung tu. Let Allah decide apa dia punya keputusan. Tapi kita kena buat apa yang kita perlu buat. Dan saya tertarik bukan apa dengan Prof Nazari, bukan satu benda yang saya suka pasal BDS ni. Mungkin saya banyak tengok intellectual discourse orang Yahudi. Sampai sekarang macam saya pelik betul-betul off late ni, mungkin 3-4 tahun lepas, sampai Yahudi boleh berdebate dengan orang Islam, ataupun dengan orang Yahudi sini, ataupun dengan Barat. Macam kita pada orang Islam dekat sini, saya duduk macam, kau sanggup nak debate aku? You have no case, man. Macam tak logik tau. Tapi dia berani. Kenapa dia kena perlu berdebate dengan kita? Macam pada kita, it's clear. 15-0 punya, 1000-0. You got no case, man. Tapi dia boleh berdebate. That's why saya difahamkan, saya dah tengok Ustaz Sharif, I think selepas saya dengan BDS ni, kerajaan Israel terpaksa mewujudkan satu kementerian untuk berdebate, untuk berhujah, untuk bagi dia side of version. Dia terpaksa. Because di Barat sana dah banyak sangat tekanan. Dia betul-betul jadi paria sekarang. Yang saya mungkin sedia sikit, Prof Nazari, saya sikit macam kawan-kawan saya yang pergi masjid, kadang-kadang dia dekat pakai baju Puma. Jadi macam, alamak, ini kawan aku. Saya pun mungkin tak tahu dulu. Jadi kalau kita tahu, kita kena bagi tahu. Maksud saya, mungkin dia tahu tapi dia tak berapa faham. Jadi dengan pada hari yang bahagia ni, saya nak menjemput Prof dua-dua mungkin boleh terangkan masing-masing punya strategi untuk membantu rakyat Palestin di rakyat Palestin. Mungkin kita bagi orang lama dulu, Dr. T, macam mana Aqsa Sharif ataupun MyCare, strategi MyCare untuk menolong rakyat Palestin kat sana lah. Kadang-kadang macam sebagai rakyat biasa, kita macam ada Viva Palestin, Aman Palestin, banyak sangat. Semalam saya dengar pun dia kata sampai 100 lebih untuk Malaysia aja. NGO Malaysia. Kita sebagai Malaysia memang kita confused. Jadi mungkin orang lama yang dalam menolong orang Palestin boleh bagi sedikit pencerahan dekat situ lah. Over to you, Prof T. Okay. Terima kasih banyak, Bun. Saya teringat pada tahun 2004 bila saya mula bergiat,
Saya mula bergiat pada tahun 2004 dan ini kerana ada satu ceramah oleh salah seorang pimpinan daripada Palestin, dan dia bercerita tentang, dan barulah saya melihat dan merasa kesedaran. Dan salah satu perkara yang disebut pada waktu itu adalah dalam masa itu memang tak banyaklah NGO Palestin ni, hampir tak ada lah kot kan pada masa itu. Jadi dan kita tubuhkan satu NGO Palestin pada masa itu, dan dia sebut perlu ditubuhkan lebih banyak NGO Palestin. Sampai sekarang pun walaupun saudara Bun kata ada 100 tu pun harus lebih banyak. Macam beginilah, macam di Malaysia pun kalau yang membantu rakyat yang susah di Malaysia pun bukan 1-2 NGO kan. Kalau kita kira satu NGO cukup lah kan, ataupun 2 NGO cukup lah di rakyat Malaysia kan. Tapi NGO di Malaysia pun yang membantu rakyat Malaysia pun begitu banyak. Hampir setiap kalau DON lah, hampir setiap DON tu ada 3, 4, 5, 6, 10 NGO kan. Tu baru satu DON. Jadi kalau satu Malaysia ni, wow, tak tahulah berapa banyak NGO. Sama jugalah kalau 100. Jadi kalau 100 untuk Palestin tu sikit lah. dia simple saja. Sebab setiap NGO tu dengan melalui dia punya connection, melalui gerak kerja dia akan sentuh orang yang berbeza. Macam Bun hari ni, your viewers ni mungkin tak pernah mungkin tak pernah sama BDS ke, tapi mungkin dia jadi your talk show ini, dia okey, saya kena menyumbang melalui your talk show kan. Kalau tak ada talk show you ni kan, Bun punya talk show ni mungkin kita menyumbang langsung. Sedangkan di sana mereka teramat memerlukan sumbangan. Jadi kalau nak tengok, mungkin saya share video, boleh? Saya share video sekejap untuk apa yang My Care. Nak saya pasangkan video tu kan, Prof? Saya ada. Okay juga. Jadi paling tidak yang itu tunjuk apa yang My Care buat lah. Okay. Division of My Care yang khusus untuk Palestin, untuk Gaza. Jadi kami ada office di sana. Dan kalau Bun tunjukkan video tu lebih kurang apa yang kami buat baru-baru ni lah pun. Walaupun kami dah buat ni bertahun-tahun lah. Okey. Saya pasangkan, okey. Yang mana tu? Okey, ni kan. So nampak kan? This one belum nampak tak? Belum lagi. Nampak muka Bun. Okey, sekejap. Okey, dia kadang-kadang ada technical problem benda macam dia. So dia cuba saya dah allow-kan. Kadang-kadang kita kena buka dulu tau. Dia ada multiple kan masalah sikit. Nanti saya cuba share. Okey. Nanti saya share screen. Tak tahu benda pula diminta ni. Saya boleh try. Saya cuba Okay. Sekejap. Saya boleh kot. Okey. Okey. Nampak tak? Tunggu. Okey.
Baik, itulah dia. Ada orang kata biarlah video berbicara. Itu lebih jelas, ada grafik, lebih okay, Prof T boleh terangkan sikit. Dia apa nama ni? So kalau ambil Asar Sharif ni adalah dia mula dengan Asar Sharif, lepas tu bila kita gabungkan Asar Sharif dengan beberapa NGO lain, Palestinian Center of Excellence, Eye for Syria, Salam Iraq, Nusantara Care dan Rose to Rose. Ini kita gabungkan, kita jadikan dia Humanitarian Care Malaysia. So dia jadi humanitarian care dan dia tidak hanya khusus kepada Palestin saja, sebab kita juga nampak bahawa di tempat-tempat lain juga memerlukan, macam Yaman sekarang kita banyak bantu juga. Tapi kita kalau untuk kami, we do 3 things yang paling penting. Yang pertamanya is kita banyak buat advocacy. Artinya penerangan itu yang banyak kita buat. Yang keduanya kita buat kutipan. Kita solicit funds. Dan yang ketiganya kita distribute the funds. Setakat ini kalau dari sebab Asar Sharif atau My Care tu, atau Humanitarian Care ni, kita dah beroperasi daripada 2010. Setakat ini kalau tak silapnya sampai 2019 kita sudah pun menghantar keluar lebih daripada 100 juta ringgit yang dikutip daripada rakyat Malaysia yang memang amat prihatin. Dia orang nak menyumbang, cumanya tak ada orang minta. Tapi bila banyak NGO, jadi kadang-kadang BDS minta, kadang-kadang BUN minta, My Care minta. Jadi My Care mungkin orang lain, katakan 100,000 orang derma My Care, mungkin 10,000 orang derma melalui BUN. Orang yang lain, kadang-kadang orang yang sama. BDS juga. BDS dia ada fokus dia dalam gerak kerja dia. Kalau kita buat advocacy, kita buat kutipan kewangan, dan kita memang menghantar dan kalau untuk Palestin, kalau untuk Gaza, kita bukan saja menghantar, kita implement it on the ground. Macam yang kita tengok tadilah. Kalau kita lihat kalau ingat lagi pada 2014, yang serangan yang teruk 2014 tu, NGO terutamanya UN punya base-nya NGO, mereka disuruh stop work. Sebab UN tak nak bertanggungjawab kalau mati ke apa tu. Jadi kami dapat tiba-tiba di sana, office kami di sana, kita dapat dalam 200-300 orang sukarelawan, orang yang buat kerja dengan NGO lain tu, mereka datang ke My Care. Dan waktu perang itu, masa tu kita ambil 3-4 kitchen, kita masak dan kita distribute, sebab orang tak boleh keluar rumah kan, tapi bukan perlu nak makan. Macam tadi gambar tadi kita tengok, dia bagi kotak atas tu macam dulang makan. Itu enough lah untuk satu family, satu hari untuk satu family datang. Jadi we had kitchen yang masa itu satu hari dia keluarkan 10,000 meals, hantar ke merata-rata. In fact kita punya truck pada 2014 tu was hit by dan ketimnya pegawai dan driver kita tu yang ambil videographer semua tu, dia orang trauma beberapa hari. Dia kan mana tak trauma ya, tengah bawa tu kena macam baru ini pun Dr. Ziad Syihada yang kita punya GM ya, kan banyak gambar dia yang dia tu Hafiz Quran, dan masa dia belajar di UM, Prof. Zazali mungkin biasalah dengan Dr. Ziad. Masa dia belajar di UM, dia juga setiap Ramadan dia akan jadi imam Palestin di merata-rata surau masjid tu. Oh, suara masya-Allah. Memang dan dia jadi kita punya general manager sekarang di sana ni. Dia pilih untuk balik. Bayangkan, itulah orang Palestin.
itu orang Palestin. Dia boleh saja duduk di sini sebab dia dengan anaknya apa, dia boleh duduk di sini, boleh cari kerja. Dia ada kerja pun waktu dia duduk di sini. Sama juga yang kawan baik dia yang syahid, yang kena tembak, yang mungkin oleh Mossad tu kan, apa ni? Fadi Bas. Fadi Bas tu kawan baik saya tu. Okey. Dia beberapa kali pernah saya makan di rumah dia. Saya tolong apa ni? Tolong ada kesihatan dia yang dia minta saya tolong waktu. Okey, terima kasih Dr. Tengku, Prof Tengku. Okey, ini kawan baik juga dengan Prof Nazari juga, Dr. Fatih ni. Dia ceritakan sikit macam dia tak pernah jumpa orang Jew. Dia semua orang Jew ni adalah Zionis. Prof Nazari terangkan. Okey, satu benda saya nak tambah sikit pada Prof T ni, yang apa yang saya tengok pada MyCare ataupun Aqsa Sharif. I think mereka dapat award satu badan NGO yang I think diiktiraf oleh UN dan juga I think Bank Negara atas ketulusan mereka mengutip dana dan juga distribute. Dia akan tunjukkan perincian dan bagaimana apa yang diambil dan apa yang disumbangkan, termasuk dengan orang Palestin sebagai dia hantar terus. Itu antara kelebihan lah. Jadi itu adalah satu cara which is kalau dalam disaster ni memang kita kena tolong. Ada two prong strategi lah. Mungkin kita Prof Nazari ni dia punya strategi dia lain sikit, tapi saya rasa mungkin Prof Nazari boleh ceritakan sikit BDS mungkin sedikit sejarah kan. Saya rasa dia Prof Nazari, over to you. Strategi BDS pula. Terima kasih. Jadi BDS ni adalah singkatan kepada Boycott, Divestment and Sanction. Yang dalam bahasa Melayunya adalah boycott, pelupusan pelaburan dan juga sekatan. Sebenarnya usaha di Malaysia ni dah lama kan dilakukan, usaha memboikot ni oleh MyCare. Aqsa Sharif pun terlibat juga. Tapi gerakan BDS ni dia bermula di Palestin pada tahun 2005 oleh NGO Palestin. Mereka sebenarnya asal usulnya mereka rasa kecewa dengan kerajaan-kerajaan, termasuk kerajaan negara Arab dan juga kerajaan Palestinian sendiri, Palestinian Authority sendiri, kerana gagal untuk membantu mereka. Jadi oleh kerana itu mereka merasakan cara untuk menentang kezaliman yang dilakukan terhadap mereka adalah mereka sendiri, rakyat sendiri terpaksa melakukan sesuatu. Dan apa yang mereka boleh lakukan sebagai rakyat adalah berusaha untuk memboikot Israel dan juga syarikat-syarikat yang membantu kezaliman Israel. Jadi ini gerakan civil society Palestin yang kemudiannya telah berkembang keluar dan disertai oleh rakyat-rakyat di negara lain. Kerana di negara lain pun kerajaan-kerajaan juga tidak membantu orang-orang Palestin. Contoh sekali adalah Amerika Syarikat dan negara Eropah lah kan, mereka tidak langsung membantu walaupun orang Palestin telah dizalimi, dibunuh dan sebagainya. Kerajaan mereka tidak berbuat apa-apa pun. Jadi oleh kerana itu rakyat mereka di negara tersebut juga merasa simpati dan merasakan bahawa caranya lah mereka buat sesuatu juga. Directly, bukan tidak boleh bergantung kepada kerajaan mereka. Jadi mereka telah menyertai gerakan BDS ini. Jadi gerakan BDS ini tak berkembang. Jadi saya pada tahun 2015 sebenarnya saya memperhatikan semasa itu saya jadi dekan di Universiti Melaya 2014-15 itu. Kemudian saya tengok usaha gerakan BDS antarabangsa dia tak berapa synchronize dengan gerakan boycott di Malaysia. Sebab saya tengok syarikat-syarikat yang diboycott di Malaysia tidak sama dengan apa yang diboycott oleh gerakan BDS antarabangsa. Jadi kita buat sendiri-sendiri, dia orang buat lain. Jadi saya telah berusaha untuk mengadakan satu persidangan BDS pertama di Malaysia lah. Saya menjemput tokoh-tokoh BDS daripada luar negeri, khususnya daripada Amerika Syarikat dan juga daripada Australia untuk bersama dalam persidangan ini. Kami saya jemput pemimpin NGO Malaysia iaitu Aqsa Sharif dan juga Viva Palestina Malaysia untuk berbincang tentang usaha boikot ini. Jadi mereka telah menasihati kami untuk
bersama dengan gerakan BDS antarabangsa. Dia kata kalau you buat sendiri-sendiri, dia kata tidak berkesan. Baik, dia kata you join us, dia kata. You join us, dan kita ada satu tape masa pada perbincangan itu juga seorang wakil daripada dipanggil BDS National Committee, dan dia telah join dan dia mengajak kami untuk bersama dalam usaha BDS secara global, secara antarabangsa. Jadi susulan daripada persidangan itu, NGO Malaysia ni yang mengambil bahagian, khususnya Akhtar Syarif dan BBM, telah bersetuju untuk bersama dengan gerakan BDS antarabangsa dan mewujudkan sebuah NGO baru yang dipanggil BDS Malaysia. Dan oleh kerana saya yang menganjurkan persidangan itu, mereka telah meminta saya menjadi pengurusi. Jadi saya kata saya nak buat persidangan je, bukan nak jadi ketua NGO. Tapi dia kata tak ada orang lain, you kena jadi chairman. Jadi saya telah dipaksa menjadi chairman gerakan ini. Jadi itulah dia yang asal-usul yang saya terlibat dengan gerakan BDS ni. Jadi kami pun berbincang, okey, saya bolehlah saya kata, tapi saya perlu bantuan lah daripada NGO, sebab itulah yang Dr. T sebut tadi BDS kadang minta duit daripada Akhtar Syarif. Sebab kita baru satu, yang keduanya kita bukan kerja kita minta duit. Kerja kita lah kempen untuk boycott. Kempen yang kata. Mereka kita kadang-kadang minta signature kata. Kita tak minta duit, kita minta signature daripada orang ramai Jadi okey, nak ceritanya adalah selepas itu kita buat satu NGO tu, dan dalam NGO tu kita buat satu polisi, iaitu gerakan kita kena bersama-sama dengan gerakan BDS antarabangsa, dan kita merujuk mereka dari segi polisi. Jangan kita buat sendiri. Jadi kalau syarikat-syarikat sebagai contoh, kita kena bersama dengan mereka lah, bukannya syarikat yang kita pilih sendiri. Dia cerita lah sebagai contoh lah. Pada masa tu dia tanya, dia kata, awak sini boycott McDonald ya? Dia kata, kenapa boycott McDonald? Kita pun ceritalah kan, Akhtar Syarif ceritalah, BBM pun target boycott McDonald. Dia pun ceritalah dia ni, dia kata sebenarnya maklumat itu tak berapa tepat, dia kata sebenarnya kan. Apa yang duit yang diberikan tu semuanya adalah unproven, dan kemudian lagi satu ialah dia tidak dapat dikaitkan dengan kezaliman. Dia tidak dapat dikaitkan dengan secara langsung dengan kezaliman yang berlaku di Palestin. Kalau kita nak ajak orang bersama kita kena satu, ada bukti yang kuat. Yang keduanya adalah ada beberapa kriteria bukti yang kuat. Yang kedua adalah terlibat secara langsung dengan kezaliman di Palestin. Yang ketiga dia kata adalah realistik. Dia kata realistik. Kalau tak realistik, dia tak dapat kejayaan, kita ambil masa dan kita akan rasa kecewa dan sebagainya. Jadi dia kata it's a long term struggle, kita kena pilih dengan baik. Dan dia adalah satu taktik, dia kata. Dia boycott ni satu taktik, bukannya satu prinsip, dia kata. Bukan, kalau prinsip maknanya dia jadi susah hidup kita. Prinsip maknanya ini syarikat ni terlibat, jadi kita kena boycott. Jadi akhirnya ada mungkin beratus-ratus syarikat yang kita terpaksa boycott, dan kita pun susah hidup kita. Sebagai contoh, katakan komputer kan. Sebanyak ada banyak syarikat yang beroperasi di Israel. Hampir semua hampir semua syarikat komputer beroperasi di Israel. Dan kalau kita tengok major yang mengeluarkan IC ataupun dia kata sikit, dia panggil microprocessor Intel ada operasi di Israel. AMD pun ada kan. Jadi kalau kita nak boycott semua syarikat yang beroperasi, yang ada operasi di Israel, kita tak ada komputer yang kita boleh pakai mungkin sebab syarikat Cina pun ada operasi. Syarikat Cina pun dia berniaga dengan Israel. Jadi kalau kita kata kita kena boycott semua syarikat yang mempunyai hubungan dengan Israel, susah hidup kita. Jadi kita kena pilih syarikat-syarikat yang strategik, yang kita boleh cerita kepada rakyat mereka ini terlibat dengan kezaliman secara langsung. Ini yang kita patut target, dan pada masa yang sama kita boleh menggunakan isu itu untuk menerangkan apa yang berlaku di Palestin, dia kata. Kita boleh menerang. Sebagai contoh, sebuah syarikat pada masa itu, Gerakan Malaysia tak tahu je, tapi menjadi target yang penting untuk Gerakan BDS antarabangsa adalah Caterpillar. Kita boycott McDonald, orang sana boycott Caterpillar. Jadi dikata kenapa dipilih Caterpillar? Sebab Caterpillar adalah syarikat yang mengeluarkan jentera berat
yang digunakan oleh tentera Israel untuk merobohkan rumah-rumah orang Palestin. Puluh-puluh ribu rumah orang Palestin dirobohkan. Ada ladang zaitun mereka, olive orchard mereka, ladang tebak zaitun banyak telah dihancurkan dengan menggunakan jentera berat yang dibekalkan oleh Caterpillar. Kemudian yang digunakan oleh tentera Israel sendiri, bulldozer yang custom made oleh Caterpillar punya ini custom made untuk digunakan dalam peperangan. Dia masuk ke Gaza, dia pergi sampai ke dalam, dia boleh langgar semua bangunan-bangunan, tembok-tembok dan sebagainya, bomb proof dan sebagainya. Ini adalah jadi dia boleh tunjuk video lagi ya, bagaimana Caterpillar membantu tentera Israel untuk melakukan kezaliman. Jadi dia ada direct, hubungan direct. Jadi kita boleh cerita lah. Jadi orang akan tanya kita dan sebagainya. Orang tanya, kenapa dia robohkan rumah-rumah orang Palestin? Kita pun cerita kat dia. Kita boleh gunakan tu cerita bahawa di Palestin ini, orang Israel dia nak pastikan orang Palestin ni keluar daripada Palestin. Give up. Kalau boleh keluar kan. Patahkan semangat mereka. Jadi caranya apa? Salah satu cara adalah dia bagi susah hidup. Rumah tu dia kalau ada tanah tak boleh bina rumah. Kalau di West Bank, kalau nak buat rumah dia kena ada permit. Dan dia tak akan berikan permit. Dia tak akan berikan permit ya. Jadi kalau orang tu dia katakan dia ada anak, kemudian anak dia kahwin ya. Kemudian duduk sekali macam di Malaysia kadang-kadang. Sekarang ni pun orang duduk dengan parent dia kan. Dia tambah bilik. Tambah bilik ya, kena ada permit. Kalau tak ada permit, dia akan datang, dia suruh robohkan. Jangan tangan sendiri. Robohkan rumah kamu, dia kata. Kalau minta permit tak dapat. Jadi biasanya orang Palestin takkan duduk macam tu, dia tambahlah. Dia tambah Malaysia buat kan, tambah rumah dia. Tapi dekat sana dia kan, sini pun ada permit juga, tapi kat sana lagi strict lah kan. Jadi kalau tak ada permit, dia akan datang, dia bagi notis, dia kata robohkan. Kalau tak robohkan, kita akan hantar bulldozer untuk robohkan. Jadi kalau bulldozer tu datang untuk robohkan, orang Palestin kena bayar kos demolition tu. Kalau tidak, roboh sendiri. Jadi rumah Palestin ni dia tak boleh buat rumah, buat roboh. Jadi oleh kerana itulah ada ribu-ribu rumah Palestin diroboh. Orang Palestin dia kena ada rumah. Jadi kezaliman ini sedang berlaku. Jadi dengan gerakan BDS ini, kita pilih syarikat-syarikat ni, kita boleh menceritakan kezaliman yang sedang berlaku di Palestin. Itu adalah strategi BDS antarabangsa. Terima kasih Prof. Saya tak nak terlampau banyak sangat. Prof dah banyak sangat poin Prof bagi jadi. Takut yang kat luar tu dia tak boleh nak hadam sangat. Satu benda bagus macam Prof cakap strategi, kita kena bila nak boycott ni kita kena ada strategi. Itu saya rasa benda satu yang sangat-sangat penting lah. Sengawan tu diikut je. Nak boycott apa? Apa tu? McDonald. Dia tak tahu kehala dia ikut. Starbucks ke apa ke dia ikut macam tu. Jadi kalau kita ni sebenarnya kalau tengok Prof T dengan Prof Nazari ni, kita tengah berperang. Tapi ada orang putih kata bad cop, good cop. Bad cop, good cop lah. Ataupun satu strategi lembut macam Prof T dia tolong terus. Itu memang kita perlukan. Dan Prof Nazari lebih aktif macam kita nak berlawan. Tapi ini salah satunya berlawan saya rasa yang paling suci dan semua orang boleh masuk menggunakan civil disobedience ataupun kita macam ni. Because without that, apa option kita dah lagi? Nak pergi sampai ke UN kita dah pergi. Nak tentera kita tak mampu. We don't have. This is the only thing that we can do. Tapi kalau nak itu pun kena pakai otak, kena tanya profesor macam mana nak berperang. Jangan gitu je. Jadi dia bagi macam saya ada bincang dengan Prof Nazari pun, dia kata dulu once upon a time memang Hamas pun banyak ada suicide bomber, memang di Islam kata dah membenarkan, tapi benda tu banyak backfire. So this is the thing yang saya rasa kita boleh gunakan bersama.